Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sekali lagi, kita digemparkan dengan satu isu yang paling panas, paling luar biasa hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini berkenaan dengan isu pengampunan Najib ataupun bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman di penjara Kajang selama 12 tahun. Akhirnya, saudara-saudara, majoriti UMNO ataupun parti UMNO, Parti Datuk Seri Najib Razak sendiri memohon ihsan supaya yang di Pertuan Agong memberikan pengampunan kepada Najib Razak dan dibebaskan. Akhirnya yang dinantikan, saudara-saudara, keputusan yang paling dinantikan tidaklah seperti apa yang diharapkan oleh seluruh UMNO dan juga oleh Najib Razak sendiri. Dalam satu sidang lembaga pengampunan, membuat keputusan yang amat mengejutkan di mana sidang lembaga pengampunan tak bincang permohonan Najib. Nah, apa yang saya lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, pertama, bagi saya secara pribadi, Najib baru saja, saya boleh katakan masih baru case-nya, masih baru, beliau baru di penjara, baru menjalani hukuman. Dan bagi saya juga petition untuk dibebaskan juga baru difilekan. Sudah pasti sebelum ini ada juga petition lain yang difilekan untuk dibincangkan di dalam sidang lembaga pengampunan. Akhirnya sidang lembaga pengampunan hari ini tak bincang permohonan Najib. Dalam artikel dari biharian.com. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Anda boleh like video ini, Anda juga boleh share, dan boleh tekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Dalam artikel ini, lembaga pengampunan yang bersidang pagi tadi tidak membincangkan mengenai petition rayuan pengampunan yang difilekan oleh Datuk Seri Najib Razak untuk diampunkan dan dibebaskan daripada penjara. Ketika persidangan hari ini, petition pengampunan terhadap Najib itu tidak dibentang oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia lembaga terbabit. Adakah dengan ini kita boleh ucapkan selamat tinggal Najib ataupun Najib sudah tiada harapan? Menjadi persoalan. Jadi dalam artikel ini juga, persidangan lembaga pengampunan bermula jam 11 pagi itu dipengerusikan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Sidang hari ini tidak membincangkan petition Najib kerana kes sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta yang dikenakan ke atasnya kerana menyeleweng dana SRC International baru saja difilekan. Petition yang difilekan beliau perlu mengikut giliran. Persidangan yang berlangsung hari ini hanya membincangkan kes-kes terdahulu yang diterima lebih awal oleh urus setia lembaga pengampunan. Tahun lepas yang di Pertua Dewan Rakyat ketika itu, Tan Sri Azizan Harun dalam kenyataan media berkata Najib sudah memfilekan petition pengampunan dan memaklumkan menerima serahan beberapa dokumen, antaranya salinan permohonan pengampunan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan bertarikh 1 September tahun lalu. Beliau turut menerima salinan surat daripada Tuan Syafi Co yang melampirkan permohonan pengampunan itu dan diakui terima oleh Ketua Pengarah BHEUU GPM pada 2 September tahun lalu. Bagi saya ini sudah pasti akan mengejutkan seluruh UMNO, di mana MKT UMNO yang bermesyuarat pada 7 April memohon ihsan yang di Pertuan Agong untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada Najib. Namun akhirnya di dalam sidang lembaga pengampunan tak dibincang pun tentang permohonan ataupun petition pengampunan dan petition untuk Najib dibebaskan. Bagi saya ini satu berita yang buruk kepada UMNO
dan satu lagi isu yang tergempar. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita digemparkan dengan satu lagi isu panas ataupun satu lagi insiden ataupun situasi yang amat mengejutkan, di mana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sudah pasti banyak yang suka dengan Perdana Menteri, banyak juga yang tidak suka. Kita tidak boleh nafikan perkara itu. Namun hari ini kita mendapat satu kabar yang luar biasa, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba diugut. Saya boleh katakan ini mungkin musuh Perdana Menteri ataupun mungkin rakyat Malaysia, netizen yang biasa yang cuba untuk menampakkan kebencian beliau ataupun beliau ini memang tidak menyokong pimpinan Perdana Menteri. Dalam satu artikel yang panas, saudara-saudara, polis akhirnya membuat satu keputusan yang mengejutkan ataupun tangkapan penahanan yang amat mengejutkan Malaysia, di mana dalam satu artikel, polis tahan reman lelaki ugut baling Anwar mercun bola. Ini pasti satu isu yang luar biasa. Takkanlah nak benci Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai nak ugut, nak baling Anwar mercun bola pula. Mentang-mentang lah hari raya, banyak orang main mercun bunga api, nak ugut Perdana Menteri menggunakan mercun bola pula. Jadi bagi saya ini satu perkara yang tidak matang dan tidak relevan lah untuk dilakukan. Jadi dalam artikel ini, seorang lelaki berumur 24 tahun yang mengeluarkan kenyataan berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan reman selama 3 hari. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, penahanan reman itu dilakukan susulan pihaknya telah mengesan satu ciapan yang dimuat naik oleh pemilik akaun Twitter Mat Sekilau ataupun Membalak alias Apa Nak Dikato. Katanya, menerusi ciapan berkenaan, ia memaparkan tangkap layar individu yang mengeluarkan kenyataan berbaur ugutan. Boleh pasang nanti Bang Non Mai Klate, kasih ajar sikit untuk membaling mercun bom. Kenyataan tersebut dipercayai ditujukan kepada Perdana Menteri. Hasil pemerhatian mendapati sumber asal hantaran tersebut telah dimuat naik oleh suspek di akaun TikTok alias Najib Nafi 99. Namun mengikut semakan video tersebut telah dipadam. Semalam lebih kurang pukul 10.30 malam, tangkapan telah dibuat ke atas suspek di pekarangan Balai Polis Binjai untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan. Bagi saya ini satu pengajaran lah kepada siapa sajalah yang cuba memburukkan nama Perdana Menteri, memburukkan kerajaan, yang cuba mengugut Perdana Menteri, cuba menjatuhkan kerajaan hari ini. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan semua, dalam artikel ini, polis tahan reman lelaki ugut baling Anwar mercun bola. Jadi apa komen Anda, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua? Ini pasti menjadi satu kejutan lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia dan juga seluruh menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.